لولا ظهور رسول الله ولا ظل له بل كان نورا تنال شمس منه والبدورا وكل الكون أنارا بنور طه يا نبي الله المصطفى اللهم صل على حبيب المصطفى صل وسلم النبي خير البشر دبيب دم الحياة إلى عروقي اللهم صل على حبيب المصطفى صل وسلم النبي خير الأنام وآل سادة بأهل البدر يا الله وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيدي اللهم صل على حبيب المصطفى صل وسلم النبي خير البشر دبيب دم الحياة إلى عروقي اللهم صل على حبيب المصطفى صل وسلم النبي خير الأنام وآل سادة بأهل البدر يا Salah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Oh, Ustaz Adi tak beritahu Ustaz. Okey, hari ni kita akan bersama saya lagi pada Back to Basic ataupun kita kembali kepada pembelajaran asas. Okey. Jadi pelajaran asas sebenarnya penting tuan-tuan. Penting untuk apa? Untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita kan. Kadang-kadang kita ni rasa syok sendiri. Bukan anda lah, saya sendiri kan. Dululah saya rasa syok sendiri kan. Dululah khatam banyak kali dengan guru saya kan. Masa kecil dululah ceritanya kan. Banyak kali confirm saya ni baca confirm betul. Rupa-rupanya saya bacaan dulu terikut cara pelat masa kecil kan. Jadi kita kena cek balik adakah bacaan kita ni betul dengan tajwid ataupun sekadar betul cara kita. Jadi marilah sama-sama saya menyuruh untuk pakat-pakat share. Pakat-pakat share, pakat-pakat like, pakat komen supaya meriah grup kita pada hari ini kan. Jadi alhamdulillah. Apa khabar semua, sihat dia? Saya tengok semua berceria hari ni kan.
Waalaikumsalam. Terima kasih yang join pada kelas saya pada kelas saya tengah hari ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sihat. Puan Aizah, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya sini semua sihat. Alhamdulillah. Admin semua sihat. Ustaz Adi sihat. Semua sihat-sihat. Malah makin sihat PKP ni kan. Makan saja. Tapi sekarang dah kurang lah. Sebab apa? Sebab dah boleh bergerak kan. Dulu tak bergerak, duduk rumah je, tidur je kerja kan. Jadi saya ucap tahniah. Jangan lupa pakat-pakat komen ataupun share kepada kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan kita ramai tu nak mengaji tu. Jangan lupa share ya. Apa ganjaran dia? Pahala ganjaran dia. Pahala ganjaran menanti anda di luar sana kan, insya-Allah. Jadi saya ucapkan, saya doakan orang yang share, orang yang like, orang join, orang yang tengok pada video hari ini, saya doakan supaya anda semua sihat, dijauhkan pada COVID, dimurahkan rezeki. Bukan sekadar anda, keluarga anda sendiri pun dimurahkan rezeki, insya-Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sangka baik. Jangan sangka buruk. Tak mau. Jangan sangka buruk dengan Allah Taala. Macam mana ujian kita hadapi, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Setiap sangka itu adalah doa, tuan-tuan. Bukan sahaja kita doa pada cakap. Tak, tuan-tuan. Kita sangka pada Allah Taala itu adalah doa. Kalau kita sangka sangka habislah aku kali ni, tak boleh kerja. Sangka bermakna itulah menjadinya. Jadi kena sangka baik. Aku insya-Allah rezeki aku. Jadi macam mana pun rezeki aku akan dipermudahkan. Okey, baik. Okey. Jangan lupa ya. Jangan lupa kita share pakat-pakat online. Okey, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai huruf-huruf. Gabungan, huruf yang bergabung ya. Sebelum ni kita dah belajar huruf satu persatu. Kali ini kita masuk pada huruf gabungan. Huruf gabungan macam mana? Huruf gabungan mana? Di mana huruf sa bergabungan mim bergabungan ra, itu maksudnya huruf gabungan. Dalam Al-Quran semua huruf gabungan. Kan? Dalam Al-Quran terbagi pada huruf ataupun kalimah. Yang ni dinamakan kalimah. Apa kalimah? Kalimah ni sebagai contoh, Ustaz bagi contoh kan. Kalimah ni sebagai contoh adalah saya makan nasi. Saya makan nasi itu adalah satu kalimah. Saya makan nasi kan. Hari ni Ustaz Adi belanja. Contoh. Gelap Ustaz Adi. Okey. Ataupun kalimah apa kalimah? Kalimah ayat. Ataupun huruf apa? Alif, huruf ba, huruf ta adalah satu huruf. Okey, baik. Hari ni kita akan belajar sambil guna ketuk kan. Tapi sebelum tu kita sebut dahulu, baru kita guna ketuk. Semua dah semua dah sedia ya? Dah sedia? Okey, cepat. Komen sedia dahulu. Dah sedia, insya-Allah Ustaz akan sedia. Kalau belum sedia, Ustaz tak nak baca lagi. Dah sedia ke? Cuba komen. Kalau dah sedia, kalau dah sedia, tulis komen cepat. Baru semangat kan? Kalau seorang yang sedia, orang lain tak sedia, mana aci? Cepat. Siapa yang dah sedia, boleh komen. InsyaAllah, kita akan bermula. Peramlah dah sedia, Alhamdulillah. Puan Rohaya pun dah sedia. Alhamdulillah. Siapa lagi sedia? Okey, Puan sedia. Puan Azizah dah sedia. Alhamdulillah. Puan Dayang bersedia. Tahniah. Waalaikumsalam. Puan Merah. Waalaikumsalam. Okey, Puan Suraya pun dah sedia. Alhamdulillah. Semua dah pakat sedia dah. Ramai-ramai komen. Okey, baik. Dah sedia baru tak semangat kan? Tadi tak sedia, tak semangat lagi. Tapi dah ramai dah sedia ni. Okey, jom sama-sama kita menyebut huruf dengan sempurna. Okey, yang pertama. Baris yang pertama ni adalah sa, ma, ra. Sa, ma, ra. Yang ni huruf sa ya. Macam mana nak kenal huruf sa? Iaitu mempunyai titik 3. Okey, titik 3 dia baris di atas bunyi dia sa. Macam mana saya sebut dia adalah sa. Lidah keluar sedikit. Sa. Okey, macam mana saya beritahu sebelum ni, huruf sa perlu lidah keluar sedikit. Sa. Kat ta. Walaupun lidah keluar, jangan sekat angin. Kalau kita sekat angin, akan terasa huruf ta. Contohnya, ta. Salah. Dia kena sebut sambil dengan apa? Angin keluar. Ta. Angin kena ke se. Huruf sa ni sifat dia kena keluarkan angin. Kena keluarkan angin.
Sa. 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 Apa? Sifat sa adalah sifat dia keluarkan angin. Sa. 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 Okey, baik. Sa. Okey. Yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah huruf mim. Ni huruf mim ya. Ni huruf mim. Jangan tertukar pula. Jadi, sa, ma, ro. Ro tebal. Ro bukan re. Re salah. Re. Bukan re ya. Bukan re. Sa, ma, ro. Sa, ma, ro. Sa, ma, ro. Ini bunyi ro. Okey, ingat sebelum ni saya beritahu, huruf ro terbahagi kepada dua. Huruf ro terbahagi kepada dua. Yang pertama bunyi tebal, yang kedua bunyi nipis. Okey. Ro ni ada keadaan dia bunyi tebal dan ada keadaan bunyi nipis. Okey. Okey, macam mana kita tahu ro bunyi tebal? Cuba komen. Siapa yang tahu macam mana keadaan bunyi ro tebal dan bila mana ro tu bunyi nipis? Cuba komen. Siapa yang tahu macam mana nak tahu ro ini bunyi tebal dan bila manakah keadaan dia ro tu bunyi nipis? Cepat. Siapa yang tahu share kepada kawan-kawan macam mana nak tahu ro ini ketika mana bunyi tebal dan ketika mana dia bunyi nipis. Cepat. Siapa yang tahu boleh komen macam mana nak tahu bunyi ro itu keadaan dia bunyi tebal dan macam mana nak tahu keadaan dia bunyi nipis. Cepat komen. Kita share ilmu ya. Hari ini kita share. Kita bukan di sini bermakna saya mengajar, tak. Hari ini bermakna hari ini kita nak share. Kongsi pada kawan-kawan yang lain. Jangan takut kita nak kongsi kepada kawan-kawan kita. Cepat. Macam mana nak tahu huruf ro tebal dan mana huruf ro nipis? Cepat komen. Okey, baik. Mujibur kata ro ada dua alam. Ro dua alam. Ro baris atas dan ro baris hadapan. Tahniah Cik Itan, betul. Ro tebal dua. Yang pertama ro baris atas, yang kedua ro baris hadapan. Baris atas hadapan maka bunyi tebal. Atas hadapan bunyi tebal. Okey, baik. Bila mana bunyi nipis? Nipis apabila mana bunyi baris bawah. Tahniah Puan Azizah, betul. Tebal baris atas dan hadapan. Hadapan bunyi tebal. Atas dan hadapan bunyi tebal. Contohnya ro dengan ru. Ro, ru bunyi tebal. Kalau nipis ri. Hanya baris di bawah saja bunyi nipis. Ro hanya di bawah baris di bawah saja bunyi nipis. Ro baris di atas dengan ro baris di hadapan bunyi tebal. Tak ada kat sini. Okey? Ro ini dia bunyi dua. Apabila mana dia baris atas dan baris hadapan berbunyi tebal. Okey, sebagai contoh. Contoh Ustaz ya. Sebagai contoh Ustaz buat. Contohnya sa, ma, ro. Ro kan? Okey, cuba ro ni baris hadapan pula. Sa, ma, ru. Nampak tebal? Ru. Ru. Sa, ma, ru. Okey. Kalau baris di bawah, sa, ma, ri. Ri. Nampak nipis bunyi? Bukan re. Kalau re tebal. Ri. Jadi, sa, ma, ri. Kalau ro tu baris bawah. Okey? Kalau baris hadapan, sa, ma, ru. Kalau baris atas, sa, ma, ro. Kalau baris di bawah, sa, ma, ri. Kesimpulan macam mana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ro ni apabila mana dia itu bacaan tebal, apabila mana dia baris atas dan baris di hadapan. Bila mana baris atas dan baris hadapan. Okey, bila mana baris di bawah, maka dia bunyi nipis. Okey, waalaikumsalam. Puan Malati, tahniah baru masuk. Puan Faridah, waalaikumsalam. Tahniah yang baru masuk ya. Yang baru masuk. Okey, jangan lupa pakat-pakat share, pakat-pakat komen. Pakat-pakat kita kongsikan ilmu ni pada orang lain yang nak memerlukan, kan? Okey, baik boleh ya. Pakat-pakat share, jangan lupa. Jangan lupa kita pakat share kepada orang lain yang nak belajar. Tuan-tuan, zaman Allah Ta'ala nak bagi kita ilmu pahala sangat senang, kan? Pahala dengan sekadar tengok je dak pahala. Masya Allah tuan-tuan. Tengok kan?
Contohnya, tengok apa yang nak pahala? Sebagai contoh, kita tengok mak ayah kita. Mak ayah kita tuan-tuan, tengok je. Tengok dengan kasih sayang. Tengok je kasih sayang. Dapat pahala. Allah Rabbi. Kan? Tengok Kaabah. Kan? Tengok Kaabah. Dapat pahala. Allah Rabbi. Tengok je ni. Tak buat apa pun tengok. Duk mendengung kan? Duk mendengung tengok Kaabah. Tapi sekarang tak boleh nak pergi sebab COVID. Kan? Tapi kita tak ada peluang. Tengok mak ayah. Allah, mak ayah perlu COVID. Tak boleh balik. Tak boleh kampung ustaz. Tak boleh balik sebab COVID. Nak pergi umrah tak boleh ustaz. Pergi COVID. Tapi satu je. Tak perlu COVID. Tak perlu apa-apa. Iaitu Al-Quran. Buka je Al-Quran tuan-tuan. Ya Allah. Tak perlu buat apa-apa. Tengok je pun. Dah dapat pahala. Masya Allah tuan-tuan. Senangnya dapat pahala ni. Quran tuan-tuan. Tuan buka saja tengok. Allah Rabbi dapat pahala. Tak perlu buat apa-apa pun. Tak baca, tidak, dengar, tidak. Tengok je. Dapat pahala. Kan? Tapi kita sekarang ni banyak tengok apa? Banyak tengok handphone. Kan? Handphone, banyak tengok Facebook, tengok WhatsApp. Kan? Kalau tengok komen-komen, kan? Jangan tengok perkara-perkara yang hilang manfaat. Kan? Kalau macam live ustaz ni kena tengok lah. Live ustaz kena tengok lah kan. Tapi kalau bukan live, tengok mengapu tak payahlah kan. Bagi masa je. Tapi kalau benda manfaat, contohnya bisnes. Zaman sekarang ni orang main bisnes dengan handphone. Sekarang ni handphone je bisnes. Tak apalah macam mana cari rezeki kan. Cari rezeki. Tetaplah masa mana untuk cari rezeki kan. Masa untuk anak-anak. Okey, baik. Jadi apa yang Ustaz nak beritahu adalah Al-Quran ni adalah tengok je dapat pahala. Okey. Tiga saya beritahu Ustaz, tiga perkara yang Ustaz beritahu tadi. Tengok dapat pahala. Yang pertama, tengok Kaabah kan. Tengok Kaabah dapat pahala. Tapi tak boleh pergi Ustaz, ada COVID kan. Tapi kalau tengok melalui televisyen ni ada khilaf. Itu Ustaz tak boleh nak komen. Sebab apa? Sebab tengok televisyen ada khilaf. Okey, baik. Tapi kalau kita tengok mak ayah dapat pahala juga. Tengok mak ayah pun dapat pahala. Kan? Tapi sekarang tak boleh tengok, jauh, COVID. Tapi yang ketiga, tuan-tuan ada peluang untuk dapat pahala. Itu tengok Al-Quran. Yang kedua, hanya sentuh saja hujung jari tuan-tuan. Sentuh jari saja. Hujung jari ni, anda tahu tak? Hujung jari ni menyebabkan anda dapat pahala. Iaitu anda share video-video yang bermanfaat. Iaitu kelas agama. Share kelas-kelas Al-Quran. Sekarang ni, macam share sekarang ni kan? Masya Allah dapat pahala. Okey, baik ya? Jangan lupa ya pakai share. Okey. Yang seterusnya, yang kedua. Okey, yang kedua ni, huruf apakah bunyi panjang? Huruf apakah bunyi panjang? Cepat. Huruf apakah bunyi panjang? Cek komen. Okey. Cepat. Huruf apakah bunyi panjang? Kan? Yang kedua ni, huruf apakah bunyi panjang? Okey. Cuba tengok. Okey, cuba tengok kat sini. Huruf apakah yang bunyi panjang? Waalaikumsalam Puan Zainab Arika. Tahniah yang mau masuk. Puan Zainab, Puan Ramlah kata huruf ra. Puan Nadia kata ra. Puan Nurida kata ra. Cik Humaira kata ra. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, baik. Persoalannya kenapa ra itu panjang? Persoalannya kenapa ra itu panjang? Cek komen. Kenapa ra itu bunyi panjang? Kawan-kawan kita nak tahu ni. Macam mana ra bunyi panjang Ustaz? Ustaz tak tahulah. Kenapa ra itu panjang? Puan Azizah kata huruf ra bertemu, tambah tu bertemu ya. Ra itu bertemu dengan ra. Ra pula. Zai. Masya Allah. Bukan ra. Ni huruf zai tuan-tuan. Allah, Ustaz dah silap juga ni. Ni huruf zai, tak nampak ke? Huruf zai. Bukan ra. Minta maaf. Mungkin tak jelas kot. Oh, tak jelas. Oh, betul. Tak jelas. Maafkan saya. Ini adalah huruf ra ya. Oh, saya besarkan sini. Besarkan titik ini. Tak nampak. Minta maaf. Rupanya tak nampak. Okey, baik. Okey, saya besarkan titik dulu ya. Supaya apa? Supaya boleh jelas dengan sempurna. Okey, baik. Mana lagi titik? Ni. Jelas tak? Okey. Minta maaf. Bukan ra. Huruf za. Allah Rabbi. Minta maaf lah.
Kan? Tulisan tu tak berapa jelas. Kalau buat asap. Okey, itu huruf za ya. Minta maaf. Okey, maafkan saya. Itu huruf za. Yang ni huruf za. Betul. Betul lah tu. Huruf za. Bentuk ra dengan za sama lebih kurang. Okey. Okey, baik. Okey, yang ni adalah huruf za. Kenapa za panjang? Sebab za ini baris atas bertemu dengan huruf alif. Alif yang tidak berbaris, maka bertemu baris atas bertemu alif yang tak berbaris, maka mesti dibaca dengan panjang. Tahniah, masya-Allah. Tak sia-sia ikut kelas ni kan? Tahniah. Okey, baik. Maknanya za ini baris atas bertemu dengan alif, maka za tersebut kena bunyi panjang. Kenapa Ustaz? Why? Big why, kenapa? Okey, kenapa? Sebab setiap apa-apa huruf, okey, ni apa-apa huruf kan? Apa-apa huruf yang berbaris di atas. Tak kisah huruf apa pun. Huruf sin ke, huruf jim ke, huruf dal ke, huruf ya ke, huruf shin ke. Apa-apa huruf pun, alif sendiri pun yang berbaris di atas. Bertemu dengan alif yang kosong. Ni alif kosong ni. Bila bertemu alif kosong ni, maka za tersebut, huruf apa tersebut yang berada atas tersebut, maka hendaklah dibaca dengan bunyi panjang. Okey? Jelas tidak? Okey, jelas tak? Okey, jelas tak? Okey. Siapa tak berapa jelas? Boleh ya? Jelas ke tak? Siapa yang tak faham? Tak faham, kita ulang lagi. Okey. Bentuk ra yang ada titik tu namanya za kosong. Betul. Betul Ustaz Zul. Ustaz Zul betul Ustaz Zul. Ra yang ada titik ni huruf za. Yang ni huruf za Ustaz Zul yang ni sebenarnya huruf za. Kan? Huruf za ni bukan ra. Kenapa? Sebab dia ada titik. Kalau ra macam ni tidak ada titik. Jadi minta maaf. Tulisan tak jelas biasalah kan. Ustaz nampak jelas. Rupa-rupanya dalam handphone tak nampak. Betul saya merhati handphone tanya, oh berperasan huruf za. Baik, jelas jelas. Clear. Semua jelas ya? Tahniah. Okey, jelas. Tahniah kepada anda yang sudah menghadiri, dah jelas apa yang anda belajar hari ini ya. Ilmu hari ini sampai pada orang lain. Baligh anni walau ayah. Baligh anni, sampaikanlah apa yang aku ajar hari ini walaupun satu ayat, sampai kepada orang lain. Cerita kepada orang lain walaupun satu ayat. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua. Huruf apakah bunyi panjang? Okey, huruf apakah yang kena bunyi panjang? Okey, boleh. Okey, cek komen. Okey, huruf apakah yang kena bunyi panjang? Okey, cepat. Ini ya. Yang ni, huruf apakah yang kena bunyi panjang? Okey, yang ni huruf apa yang kena bunyi panjang? Okey. Yang ni huruf apakah yang kena bunyi panjang? Di sini huruf ni, di manakah huruf yang kena bunyi panjang? Siapa tahu? Cek komen. Huruf apakah yang sini kena bunyi panjang? Okey, huruf apakah di sini kena bunyi panjang? Okey? Huruf apakah kena bunyi panjang? Okey, baik. Okey. Cik Humairah kata huruf kaf. Okey, betul. Cik Ma, kuku. Okey, Dayang Abbas kaf. Ku, betul. Tahniah. Okey. Kenapa kaf itu bunyi panjang? Kenapa kaf bunyi panjang? Kenapa kaf itu bunyi panjang? Sebab apa? Why? Kenapa why itu bunyi panjang? Ramai orang komen ni, Ustaz. Kaf ni kena bunyi panjang, Ustaz. Tadi huruf za bunyi panjang sebab berada atas bertemu alif. Sekarang kita tengok yang pula. Kita tengok yang ni pula. Kita tengok kenapa kaf bunyi panjang? Sebab. Why? Sebab apa? Sebab kaf ini baris hadapan. Okey? Kaf ini baris hadapan bertemu dengan huruf waw. Waw ni panggil waw mat. Kenapa waw mat? Sebab waw ini kosong, tidak ada apa-apa tanda. Kaf yang berhadapan bertemu waw, maka kaf tersebut kena bunyi panjang. Kaf kena bunyi panjang. Kenapa Ustaz? Sebab kaf ini berhadapan bertemu waw, sayang. Kena bersayang kadang-kadang kan. Tak salah sangat. Okey. Bukan huruf kaf saja ke Ustaz? Tak. Apa-apa huruf pun. Huruf jim ke, huruf ha ke, huruf lam ke, huruf shin ke, yang baris di hadapan bertemu dengan huruf waw, maka wajibal gunnah. Maka wajib kena bunyi panjang. Berapa harakat?
2 harakat. Betul Puan Ma Salma. Betul. Kena panjang 2 harakat. Okey. Betul Puan Sahimi. Sebab apa? Puan Sahimi minta maaf. Sebab ramai sangat perempuan kat sini. Minta maaf je. Okey, minta maaf Encik. Yang terasa pula merajuk pula geram. Okey, betul Encik Suhaimi. Sorry ada waw mat. Sebab apa ada waw? Awak mat kat sini. Kamu merajuk pula minta maaf ya. Okey, baik. Minta maaf. Okey, baik. Okey, kemudian okey, kemudian huruf apa? Kemudian huruf ra ni kena bunyi dengung. Ra ni kena bunyi dengung, kena bunyi ke hidung ini kena bunyi dengung sebanyak 2 harakat. Kadar dengung tersebut, kadar dengung, kadar dengung itu tersebut 2 harakat. Okey, baik. Kadar dengung tersebut 2 harakat. Boleh ya? Jelas tak? Jelas? Okey, baik. Jadi macam mana cara nak baca? Okey. Macam mana cara nak baca? Okey, sama-sama. Okey. Pertama sekali Ustaz baca. Tengok Ustaz baca dulu ya. Zukurun. Zukurun. Zu. Okey, zu ya. Zu. Za ni kena keluar lidah. Za. Zu. 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 Huruf za yang ni kena keluar lidah. Ustaz, yang mana yang sebut yang za tu? Yang ni. Yang ni lidah keluar. Yang ni lidah ke dalam. Yang ni lidah keluar. Yang ni lidah keluar. Kenapa? Cara sebutnya adalah zu. Lembut je. Zu. 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 Yang ni zu. 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 Boleh ya? Yang ni zu. Yang ni zu. Yang ni zu. Yang ni zu. Yang ni za. Sorry. Yang ni za. Za ni kena lidah ke dalam. Yang ni lidah ke dalam. Yang ni lidah keluar. Zu. Zu. Okey, boleh ya? Jelas tak? Okey. Setakat ni 1, 2, 3 ni jelas tak? Okey, 1, 2, 3. Yang ni jelas tak? Jelas ke hidup? Jelas ke dah ni? Jelas tak ni? Jelas tak? Siapa yang tak berapa jelas? Cek komen. Siapa tak berapa jelas? Boleh komen. Ustaz tak faham lah Ustaz. Apa Ustaz merepek ni Ustaz? Tak faham. Tak apa. Tak apa komen. Tak apa. Cakap je tak faham kat mana. Ustaz nak bagi kelapa cuma ni. Nak bantu seikhlas mungkin ni. Biarlah orang ramai kat luar sana boleh mengajar Quran. Ya Allah Sabi. Ya Allah Rabbi. Memang matlamat Ustaz ni. Kalau lah Ustaz suruh mati. Nak sangat. Orang boleh beribu-ribu live. Boleh tengok cara baca Quran. Boleh baca Al-Quran. Ya Allah. Itu matlamat Ustaz. Okey? Jadi pakat-pakat yang siapa yang baru nak kenal, baru nak belajar itu pakat-pakatlah. Share yang dah pandai share pada orang lain kan. Supaya apa? Supaya orang lain baru boleh belajar Al-Quran ni tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita mati kat kubur, harta kita walaupun duit dalam akaun kita beratus ribu, berjuta ribu pun, duit kita, isteri kita yang cantik kan, yang slim melim, yang comel loten semua tu, anak kita yang ramai kan, anak-anak kita yang comel-comel, apa lagi, pangkat kita yang tinggi-tinggi, semua kita tinggal tuan-tuan. Semua kita tinggal tuan-tuan. Yang mana yang akan teman kita di syurga nanti, yang mana teman kita bila mana di kubur nanti adalah amal kita. Antaranya amal kita adalah kita membaca Al-Quran. Al-Quran akan menamping kita tuan-tuan esok. Ilmu yang manfaat, kita boleh bagi manfaat pada orang lain. Ilmu itu akan menjadi akan menjadi peneman kita di akhirat tuan-tuan. Kita kena yakin kita semua mati. Saya mati, kan? Raja mati, orang menteri mati, orang miskin mati, orang kaya mati, semua akan mati. Tapi kita mati, kita ni ada peneman. Okey, siapa teman kita? Itu amalan kita. Jadi sekarang ni, yang live sekarang ni semua akan tahu, bila akan faham bila mana kita masuk dalam kubur baru tahu, oh inilah amalan aku dulu. Live bersama Back to Basic bersama Izin Ngaji. Oh inilah amalan aku ngaji dengan Ustaz Muhsin dulu. Alhamdulillah mujulah aku sempat belajar kan. Penting tuan-tuan ya. Penting. Okey, insya-Allah. Jadi kita nak sangat-sangat supaya apa? Supaya kita boleh belajar Al-Quran dengan sempurna tuan-tuan ya. Insya-Allah. Okey, baik. Okey, untuk pengetahuan tuan juga, Al-Quran ni diturunkan kepada manusia, bukan pada binatang.
bukan kepada bukit, bukan kepada makhluk-makhluk macam batu, bata, rumah sebagainya. Tapi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran ni kepada manusia. Jadi kita diamanahkan untuk memegang Al-Quran, tuan-tuan. Diamanahkan untuk menjaga Al-Quran. Jadi kalau kita baca bermasalah, macam mana kita jawab dengan Allah Ta'ala esok? Macam mana kita nak jawab, ya? Jadi, kalau kita rasa segan nak belajar, rasa macam tak, rasa nak belajar tapi malu lah Ustaz. Jadi macam mana kita ada penyelesaian, macam mana cari guru cara kelas personal. Cara personal. Duit boleh cari, tuan-tuan. Tapi Al-Quran ni, kalau nak belajar macam ni lah peluang kita untuk belajar Al-Quran. Kalau nak tahu PM sekarang ni. PM sekarang ni supaya apa? Supaya kita dapat belajar dengan sempurna. Jauh Ustaz. Saya duduk Ipoh. Saya duduk KL Ustaz. Duduk Kelantan. Tak apa. Kita ada kelas online. Kelas online kita ada. Jangan risau, ya. Okey, baik. Boleh, ya? InsyaAllah, tuan-tuan. Okey, baik. Kalau rasa nak kelas ngaji, tekan je klik atas tu. Mana? Tekan je klik atas tu untuk bersama admin. Tekan admin. Ustaz, saya nak belajar Al-Quran secara personal. PM sekarang. PM sekarang. Okey, baik. Boleh? Okey. Ustaz tak kata kelas macam ni kelas online di mana kita secara personal, minta maaf. Maksudnya kelas secara Facebook kan. Apa kelemahan dia? Kelas macam saya macam ni lah. Kelas online macam ni, kita tengok orang lain dulu live kan. Kawan-kawan kita live secara macam Ustaz Adi live. Okey. Apa kelemahan dia? Kelemahannya adalah guru tu tidak boleh menegur di mana kelemahan kita yang sebenar. Itu kelemahan saya. Yang ni kita tahulah boleh betul. Tapi guru tak boleh dengar, ya. Guru tak boleh dengar seorang-seorang, macam mana cara yang betul. Itu kelemahan dia. Cara kita tahu tengok, kita tahu. Tapi kita nak pula guru mengesah bacaan kita tu betul ke tak. Itu yang penting sekali. Tak tu kata tak nak syok sendiri. Tu tak nak syok sendiri kan. Nak betul tu, PM sekarang untuk kita baiki bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah, ya. InsyaAllah, biiznillah. Sama-sama kita berjumpa di syurga nanti dengan Al-Quran. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Okey, kita masuk nombor 4 pula, ya. Masuk nombor 4 pula. Okey, boleh, ya? InsyaAllah, tuan-tuan. Boleh. Jangan lupa share. Jangan lupa komen. Jangan lupa. Jangan lupa like lah izin ngaji kita ni. Jangan lupa lah. Pakai share lah, kan. Pakai share. InsyaAllah. Okey, baik. Boleh, ya? Pakai share. InsyaAllah. Baik. Yang seterusnya. Kita masuk yang seterusnya. Boleh sedia ke? Yang sedia ke? Kita nak masuk yang keempat ni. Okey? Dah sedia ke nak masuk nombor 4 ni? Dah sedia ke? Dah sedia ke? Takut ada yang belum sedia, Ustaz. Sempat kejap Ustaz makan nasi ni. Hari ni Ustaz makan nasi. Hari ni makan nasi. Kemarin makan nasi. Hari ni tak makan nasi lagi ni. Kan? Sibuk sangat. Ustaz memang sibuk. Ya Allah Rabbi. Keluar pukul 7 malam sampai rumah. Allah Rabbi. Tak apa. Biarlah sibuk dengan cari rezeki. Jangan sibuk. Jangan penat tidak ada duit. Biarlah. Kan? Penat ni. Tak minum air. Bau buka apa? Makan, minum air. Minum air botol je. Minum air botol saja. Allah Rabbi. Tak apa. Apa sebab untuk khidmat masyarakat ni. Kita nak khidmat masyarakat ni. Baca Al-Quran dan sebagainya. Okey, baik. Okey, kita masuk nombor 4 ya. Dah sedia, ya? Okey, baik. Tahniah. Okey, kita masuk. Ramai dah sedia ni. Puan Nadia kita dah sedia. Puan Safiah kita dah sedia. Okey, Mak Mai dah sedia. Okey, baik. Tahniah. Kita masuk nombor 4. Okey. Nombor 4 ni. Huruf apakah yang bunyi panjang? Huruf apakah yang bunyi panjang? Cepat. 4 ni huruf apakah yang bunyi panjang? Cepat. Huruf apakah yang bunyi panjang? Okey, cepat. Cek komen. Huruf apakah yang bunyi panjang? Nombor 4 ni siapa huruf apakah yang bunyi panjang? Okey, cepat. Siapa boleh komen? Huruf apakah yang bunyi panjang? Okey, baik. Cepat. Siapa boleh komen? Huruf nombor 4 ni huruf apakah yang bunyi panjang? Nombor 4 ni huruf apakah yang bunyi panjang? Cek komen. Cepat. Okey? Okey, cepat. Nombor 4 ni huruf apakah yang bunyi panjang, insya-Allah? Siapa yang tahu huruf apakah yang bunyi panjang? Okey, boleh. Okey, baik. Puan kata, Ustaz Azul kata shin. Cik Inta kata shin dan ra. Puan Nur Siah kata dah sedia. Okey, baik. Okey, huruf apa lagi? Huruf shin. Huruf shin. Hasanah kata shin. Okey, baik. Betul. Kita rungkai ya. Kenapa shin itu bunyi panjang?
Sebab shin itu baris atas. Shin baris atas bertemu dengan huruf alif. Ingat dia sebut sebelum ni. Za baris atas bertemu alif. Maka za tersebut kena bunyi panjang. Sama juga dengan huruf shin. Shin baris atas bertemu alif. Maka shin tersebut kena bunyi panjang. Shin tersebut baris atas bertemu alif. Maka shin tersebut kena bunyi panjang. Shin baris atas bertemu alif. Maka shin tersebut kena bunyi panjang. Macam Ustaz kata tadi lah. Tak kisah huruf apa pun. Huruf dal ke, huruf shin ke, huruf sin ke, huruf sok ke, huruf ba ke. Yang baris di atas mesti bertemu alif. Maka wajib dibaca dengan panjang dengan kadar 2 harakat. Sya. 2 harakat dia. Okey, seterusnya ada sahabat kita kata ra ini dipanjangkan dengan dengung itu. Kena panjang dengan dengung. Okey. Okey, baik. Dengung ni kena panjang ya. Dengung kena bunyi panjang. Dengung kena bunyi panjang. Dengung kena panjang ya. Kadar harakat dengung itu kena bunyi panjang. Okey, baik. Macam mana cara nak bunyi dia? Macam mana cara nak bunyi dia? Okey. Sama-sama ya, ikut saya. 1, 2, 3. Syakiran. Syakiran. Ron. Syakiran. Nampak? Dengung tu. Bukan ron. Salah. Kenapa? Ron ni tak boleh panjang. Tapi panjang itu pada dengung. Bukan pada huruf ra. Boleh ya? Ra itu yang panjang pada dengung. Bukan panjang pada huruf, pada bunyi. Okey? Panjang pada dengung. Syakiran. Ron. Syakiran. Ron. Nampak ya? Ron. Macam tu. Ron terus masuk. Ron. Syakiran. Ron. Okey, boleh ya? Okey, baik. Syakiran. Ron. Yang salah macam mana? Syakiran. Salah. Boleh? Syakiran. Ron. Kena masuk terus. Kena dengung terus. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan silap pada dengung ini. Jangan silap pada bacaan dengung tersebut, boleh ya? Okey, baik. Boleh. Jelas tak? Jelas ke tak? Jelas ke idak ni? Apa yang ada tak faham tak? Okey, baik. Okey. Dah jelas ya? Okey, baik. Kalau jelas, okey, kita masuk yang seterusnya. Nombor 5. Kita masuk nombor 5. Okey, masuk nombor 5. Okey. Yang ni lebih detail lagi. Okey. Nombor 5 ni. Okey, nombor 5 ni. Huruf apakah kena bunyi panjang? Huruf ra ni. Nombor 5 ni. Huruf apakah kena bunyi panjang? Okey. Huruf ra ni. Okey, huruf ra apa dah? Nombor 4 ni. Nombor 4 ni huruf apakah kena bunyi panjang? Okey. Nombor 4 ni huruf apakah kena bunyi panjang? Cek komen. Nombor 4 ni huruf apakah kena bunyi panjang? Okey, cuba. Siapa tahu? Okey. Okey. Nombor 5 ni. Nombor 4 pula dah. Nombor 5 ni huruf apakah kena bunyi panjang? Cepat. Cek komen. Share. Jangan malu silap. Kan? Malu nak belajar, tak tahu. Kalau malu bertanya, tidak tahu. Kan? Malu bertanya sesat jalan. Okey, baik. Dayang Abbas kata huruf mim. Nadia kata huruf mim. Cik Humaira kata huruf mim. Okey, baik. Okey, baik. Okey, mim. Mim. Di sini mim. Okey. Ada dua mim ni. Mim yang mana, tuan-tuan? Mim yang pertama ke mim yang kedua? Mim yang pertama ke mim yang kedua? Cepat. Cepat. Mim yang pertama ke mim yang kedua? Cepat. Mim yang pertama ke mim yang kedua? Cepat. Mim yang pertama ke mim yang kedua yang panjang ni? Ada dua mim ya? Ada dua mim kat sini. Cepat. Mim apa yang panjang?
Okey. Mi yang pertama ke mi yang kedua? Mi yang pertama ke mi yang kedua kena bunyi panjang? Ha, cepat komen. Mi yang pertama ke mi yang kedua? Ha, mi yang pertama ke mi yang kedua kena bunyi panjang? Ha. Copek. Mi yang pertama kedua. Okey, baik. Ha, kata Puan Safia, mi yang pertama. Pertama. Okey, baik. Malam pertama. Malam pertama. Mim, bukan malam. Bukan MLM. Lain macam malam pertama. Okey, dua-dua mim. Okey, Cinta kata dua-dua mim. Okey. Rohaya kata pertama. Okey, Ramlah Ahmad kata mim yang bertemu alif dan mim yang bertemu huruf ya mat. Okey, tak apa. Jangan malu, jangan risau. Jangan segan. Komen saja. Okey, saya masih baca komen sekarang ni. Cik Mai kata mim pertama sebab ada huruf alif. Okey, baik. Okey, Puan Norijah kata mim yang pertama. Puan pertama. Waalaikumsalam. Rosidah, waalaikumsalam. Tahniah bermasuk. Kata apa masuk saja, tak ada masalah. Kami mengalu-alukan. Okey, baik. Okey. Hajah Zaleha kata mim yang pertama. Okey, tak apa. Yang sunnya Nursiah kata pertama. Mim, okey, Nurdiana. Mim bertemu alif mat, mim yang pertama. Okey, baik. Kalimah kata mim yang kedua. Okey, yang pertama, kedua ustaz. Okey, tak masalah. Okey, tak apa. Komen saja, jangan risau. Ustaz tak tegur ya. Ustaz takkan marah. Hai, silap. Tak. Okey, baik. Okey. Sekarang ni ada apa? Perselisihan faham. Perselisihan faham macam mana? Ada yang kata satu, ada yang kata dua. Ada yang kata dua-dua. Ada yang kata satu, ada yang kata dua. Ada yang kata satu, ada yang kata dua. Okey, persoalannya yang mana satu ni? Dua-dua ke satu sahaja? Jom kita kaji. Okey, jom kita kaji. Kita kaji sama-sama ya. Okey, baik. Okey, ingat tak dulu saya pernah bagi formula macam mana nak tahu bacaan panjang. Okey, ingat ya. Okey, kita tunjuk kat sini. Okey, formula dia. Ini formula ya. Ni formula. Okey. Apa-apa huruf baris atas bertemu dengan alif, maka kena bunyi panjang. Apa-apa huruf baris bawah bertemu dengan huruf ya. Okey. Kemudian, apa-apa huruf baris hadapan bertemu dengan huruf waw, maka kena bunyi panjang. Okey, baik, boleh ya? Gitu. Okey, baik. Okey. Jadi sekarang ni baris atas bertemu alif, maka kena bunyi panjang. Baris bawah bertemu ya, kena bunyi panjang. Baris hadapan bertemu waw, maka kena bunyi panjang. Ini syarat-syarat huruf yang bunyi panjang. Baik ya? Okey, baik. Sekarang contohnya kita tak mim. Okey, baik ya? Tak mim lah. Tak. Okey, maknanya apa-apa huruf yang baris atas bertemu alif. Apa-apa huruf yang baris bawah bertemu ya. Apa-apa huruf yang baris hadapan bertemu waw, maka huruf tersebut kena bunyi panjang. Dah dapat jawapan ke belum? Okey, baik. Okey, baik. Kita kaji ya. Okey. Yang pertama, mim baris atas bertemu alif. Maka mim baris atas bertemu alif. Mim baris atas bertemu alif. Mim baris atas bertemu alif. Maka mim tersebut kena bunyi panjang. Sebab apa? Sebab cukup syarat. Sebab syarat pertama, mim baris atas bertemu alif. Yang kedua, mim baris atas bertemu ya. Boleh ke tidak? Yang ni baris atas bertemu alif. Yang ni mim baris atas bertemu ya, tuan-tuan. Sekarang ni, ya huruf apa? Ya mesti baris bawah. Ya bunyi baris bawah. Okey. Maka, macam mana cara adalah? Caranya adalah, yang ni bunyi bacaan lembut. Bacaan lembut. Kena bunyi bacaan lembut. Okey, contoh saya baca ya. Wa ma ramaita. Wa ma ramaita. Macam tu. Maka adalah mi yang kedua adalah min yang kena baca lembut.
Okey. Huruf yang kedua tu adalah dua. Okey, baik. Huruf lin. Okey, baik. Yang kedua ni adalah bacaan lin. Kalau orang baca tajwid, nama dia bacaan lin. Ustaz terpaksa beritahu Bacaan lin. Nama dia bacaan lin. Ustaz, macam mana pula bacaan lin, Ustaz? Saya baca dengan Ustaz Adi, Maklin. Maklin. Macam mana pula ni Maklin? Sudah. Macam mana nak selesai ni? Okey, bacaan lin. Bacaan lin dengan maklin lain, tuan-tuan. Yang ni adalah dinamakan bacaan lin. Yang ni dinamakan mai. Itu dinamakan bacaan lin. Ustaz, bezakan dengan maklin. Maklin lain pula. Nak tahu? Kena tanya Ustaz Adi lah. Kan? Bukan Ustaz tak nak beritahu. Nak beritahu. Takut kesian orang yang baru belajar. Pelik pula Ustaz ni, apa lin-lin Ustaz, tak faham Ustaz. Jadi Ustaz tak nak cerita panjang. Ustaz titik kat situ dulu. Berhenti kat situ sebab apa? Sebab tidak mengganggu masa orang lain yang baru nak belajar. Tak nak mengganggu orang yang lain baru nak belajar. Jadi sini adalah dinamakan bacaan lin. Okey, bacaan lin. Itu namakan bacaan lembut. Okey. B bacaan, yang ni lembut. Nama dia adalah bacaan lembut. Bacaan lembut. Mak Salma kata, Maklin kalau berhenti. Dahsyat. Cik Intan kata, Maklin ni kita ke wakaf je Ustaz. Betul lah tu. Betul. Tanah. Okey. Betul lah tu. Jadi Ustaz tak nak bukan tak nak cerita. Sebab apa? Sebab Ustaz tak nak bagi yang kita kan back to basic. Jadi tak nak satu tajwid kan. Nanti Ustaz tajwid pula. Ustaz kata back to basic. Yang ni apa Ustaz? Dia main tajwid ini kan. Jadi Ustaz terpaksalah cerita secara rambang sahaja. Detail tak boleh. Detail kena berjumpa Ustaz Adi. Ustaz Adi bila Ustaz Adi ni? Ustaz Adi setiap Ustaz Adi akan bertemu setiap hari kecuali Selasa ya. Setiap pagi 8.30. Itu kelas Ustaz Adi ya. Okey baik. Umi Cik Ni. Waalaikumsalam baru masuk. Daripada KB Kota Baru. Okey tak apa tak ada masalah. Sila masuk. Tidak ada masalah ya. Okey baik. Okey. Boleh ya? Boleh ke tak ni? Boleh ke tidak ni? Yang mana baru masuk tak apa jangan risau. Kita ada boleh balik tengok ke belakang balik kan. Tengok balik video saya yang belakang tidak masalah. Okey ini adalah boleh rakaman sekali lah kan. Boleh je masuk izin ngaji ni tengok video saya yang lepas-lepas pun ada kan. Ustaz Hadi yang tajwid pun ada kan. Saya ni kelas untuk cara asas sahaja. Okey baik. Okey. Macam mana cara bacaan dia? Kita dah masa tak banyak ni. Okey, lagi 10 minit lebih kurang. Okey. Wa ma ramaita. Wa ma ramaita. Wa ma ramaita. Sama-sama. 1, 2, 3. Wa ma ramaita. Cantik. Lagi sekali ikut saya. 1, 2, 3. Wa ma ramaita. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Wa ma ramaita. Lagi sekali. 1, 2, 3. Wa ma ramaita. 1, 2, 3. Wa ma ramaita. Okey, baik jelas ya? Jelas tak? Okey, jelas ke tidak? Siapa ada soalan nak tanya? Ada soalan ke tidak ni? Okey, siapa ada soalan? Siapa yang tak faham boleh tanya. Okey, boleh ya? Siapa yang tak faham boleh tanya, boleh komen. Pakat-pakat share lah. Pakat-pakat share. Okey. Siapa yang tak faham? Jelas ke tak semua ni? Jelas ke tidak ni jangan Ustaz risau apa, Ustaz takut risau, Ustaz syok sorang je. Kan? Ustaz risau, Ustaz syok sorang je. Okey, baik jelas ya? Okey, terbaik. Terima kasih kepada Puan Azizah. Dah komen. Okey, alhamdulillah dah jelas ya? Okey, baik. Kita masuk yang terakhir. Kita masuk yang terakhir ni. Okey.
Lagi susah ni. Yang terakhir. Okey. Huruf apa? Ustaz bagi masa lebih kurang 4 minit aja, 4 minit saja untuk jawab soalan Ustaz. Huruf apakah bunyi panjang? Yang ni. Huruf apakah yang bunyi panjang? Cepat. Huruf apakah yang bunyi panjang? Okey. Huruf apakah yang Puan Encik Suhaimi, minta maaf. Tak sempat kita ketuk-ketuk hari ni. Tak sempat. Tak sempat. Itulah, aduh. Rugi tak ketuk kan. Lama tak ketuk-ketuk ni kan. InsyaAllah minggu depan Ustaz akan cuba baru masuk. Puan Umi, Cik ni. Baru masuk tak faham. Allah minta maaf lah Puan Cik ni. Kan? InsyaAllah kita boleh ulang balik. Ustaz ulang I semula. Ulang yang mana tu? Nursiah. Nursiah. Macam cerita P. Ramli lah pula. Yang mana yang nak ulang balik tu? Yang mana nak Ustaz ulang balik? Okey. Okey. Hamzah. Okey, Cik Mai kata Hamzah dan Nun. Hamzah dan Nun. Hamzah dan Nun. Bacaan panjang tak? Huruf apakah bunyi panjang? Okey. Hamzah ada dua Hamzah pertama dengan Hamzah yang kedua. Hamzah yang mana satu ni? Yang Nun. Okey, baik. Huruf apakah yang bunyi panjang? Huruf apakah yang bunyi panjang? Huruf apakah yang bunyi panjang? Hamzah betul, okey? Encik Suhaimi jangan merajuk pula. InsyaAllah. Kita masuk minggu depan, kita akan cuba Ustaz akan ikhtiar untuk masuk ketuk ya. Okey, baik. Okey, Hamzah bertemu alif mat, Nun bertemu dengan alif mat. Oh, betul. Betul. Yang panjang adalah Hamzah bertemu alif mat, kemudian Nun beratas bertemu alif mat. Yang ni adalah bacaan panjang. Nampak ya? Tahniah. Okey, tahniah. Betul. Hamzah yang beratas bertemu alif kena bacaan panjang dan Nun beratas bertemu alif, maka tersebut kena bunyi panjang. Okey, baik. Terbaik, tahniah. Okey, baik. Sekarang ni maka kita nak tengok bunyi macam mana bunyi dia ya. Okey. Ustaz tanya, yang ni kena bunyi dengung tak? Yang ni tak bunyi dengung Ustaz tak sempat nak terangkan. Masa tak cukup pula dah. Allah Rabbi. Awak kejap sangat masa kan? Tadi rasa macam panjang sangat masa. Okey, baik. Tak apa. Okey, macam mana cara bacaan dia? La in ataitana. La in ataitana. La in ataitana. Sama-sama. 1, 2, 3. La in ataitana. 1, 2, 3. La in ataitana. Sama-sama. 1, 2, 3. La in ataitana. Okey, baik. Okey. Ada berapa minit lagi? Ada lagi berapa minit? Okey, 4 minit. Okey. Okey, jom. Kita sama-sama kita penutup hari ni dengan ketuk. Nambah 4 minit lagi ni. Ingatkan nak habis dah. Okey. Kita buat penutup kita hari ni dengan ketuk ya. Keluarkan alat ketuk. Keluarkan alat ketuk. Siapa ada alat ketuk kat rumah, bolehkan keluarkan alat ketuk. Kita ketuk terakhir sebelum kita penutup kita. Keluarkan alat ketuk. InsyaAllah dah sedia ke belum? Kita sebut ketuk dulu sebelum masuk sebelum masuk pula. Sebelum kita tutup kelas kita hari ni, kita akhir dengan ketuk dia. Okey. Boleh tak ni? Sedia? Dah sedia ke belum? Okey, baik. Okey, kita mula pada atas dia. Kita mula pada yang ni dulu. Kita mula yang pertama. 1, 2, 3. Samara. Lagi sekali. 1, 2, 3. Samara. 1, 2, 3. Samara. 1, 2, 3. Samara. 1, 2, 3. Samara. Baik. Okey, nombor 2. Sama-sama. Keluarkan ketuk. 1, 2, 3. Zahada.
Zahada. Zahada. 1, 2, 3. Zahada. Okey, baik. Seterusnya. Okey, seterusnya nombor 3. 1, 2, 3. Dzukurun. 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 Okey, seterusnya. Nombor 4. Nombor 4 ya. Nombor 4. Syakiran. 1, 2, 3. Syakiran. 1, 2, 3. Syakiran. 1, 2, 3. Syakiran. Okey, baik. Nombor 5. Seterusnya nombor 5. 1, 2, 3. Wa ma ramai. Contoh cara dia. 1, 2, 3. Wa ma ramai. 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 Okey, baik. Yang terakhir. Terakhir ya. Okey, terakhir. 1, 2, 3. Lain. Atai. Sana. Okey, macam tu. Lagi sekali. 1, 2, 3. Lain. Atai. Sana. 1, 2, 3. Lain. Atai. Sana. Alhamdulillah. Kita sudah mengakhiri kelas kita pada hari ini. Okey, baik. Okey. Saya harap semua dapatlah dapat ilmu hari ini. Walaupun sikit tidak ada masalah lah kan. Yang penting apa? Yang penting dapat join kelas sama saya ya. InsyaAllah kita boleh mengakhiri hari ini. Jadi sebelum tu saya mohon maaflah kalau ada tersilap kan, ada terasa bahasa, ada yang terasa, semua minta maaf kan. Yang salah kita tahu bila kita mati. Jadi saya mohon maaf kat sini. Secara umum lah, takut-takut ada tersilap bahasa. Okey, baik. Jadi jangan lupa kita siapa yang join kelas-kelas individu kan, personal semua tu boleh klik kita punya link untuk join bersama kami kelas-kelas individu. Boleh request Ustaz Adi sendiri ke, kelas saya sendiri ke, tidak ada masalah insya-Allah. Okey, baik. Kita insya-Allah kita bertemu lagi pada masa yang sama, iaitu pukul 3 sampai pukul 4, tempat yang sama. Okey, dengan bersama saya Ustaz Muslim back to Messi. Jadi kita baca doa dulu ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahil alamin. InsyaAllah bersama saya lagi pada minggu hadapan pada hari Khamis pukul 3 sampai pukul 4 petang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Tuhan yang disembah, melainkannya Allah yang Esa. Nabi Muhammad pesuruhnya yang diutuskan kepada semua. Aku berbangga dengan Islam agamaku, dan ku bersyukur dilahirkan di dalamnya. Aku memohon petunjuk dan hidayahmu, bimbinglah daku menuju ke syurga. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah ana muslim. Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya. Jadilah insan yang berguna kepada Tuhannya dan jua agama. Al-Quran dan As-Sunnah jadikan panduan, jadi penyuluh dalam kehidupan. Peliharalah ia dengan sebaiknya, itulah pesan Rasul yang tercinta. Beramallah dikau seperti hari esok kau telah tiada. Bekerjalah dikau seperti kau kan hidup untuk selamanya. Lihatlah betapa besarnya kurniaan yang Maha Esa, nikmat yang mana harus kau dustakan. Bersyukurlah, bersyukurlah. Ku mohon padamu ya Ilahi, tetapkanlah ku di jalan ini. Berikan ku tetap